Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung belajar tajuk sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang dijanjikan syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamin 10 orang sahabat akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Antaranya khalifah yang keempat iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Namun begitu terdapat 6 orang sahabat lagi yang dijanjikan syurga. Mereka ialah dia ada 6. Sebelum ni kita dah belajar 4 sahabat. Yang ni hari ni mukadimah nak ajar lagi 6 orang sahabat yang dijamin syurga. Yang pertama kita nak kenal dengan Talhah bin Abdullah. Nama penuh beliau ialah Talhah bin Abdullah bin Uthman bin Umar bin Marah bin Ka'ab. Nama ibunya Sya'bah binti Al-Hadrami. Beliau berketurunan Quraisy. Kisah Talhah bin Abdullah memeluk Islam. Beliau merupakan orang yang terawal memeluk agama Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengucapkan 2 kalimah syahadah di hadapan Nabi Muhammad radhiyallahu anhu dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah. Jasa dan sumbangan Talhah bin Abdullah. Beliau menyediakan peralatan perang, makanan dan minuman serta membeli sebuah perigi untuk membantu keperluan kaum muslimin. Memanfaatkan wang sebanyak 700,000 dirham yang diterima dari Hadramaut untuk orang miskin dan anak yatim. Beliau mengikuti semua peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mempertahankan Nabi Muhammad walaupun di mana baginda berada. Beliau mendapatkan gelaran Talhah al-Khair, iaitu Talhah yang baik. Talhah al-Fayyad, yakni Talhah yang pemurah. Talhah al-Jud, yakni Talhah yang dermawan. Ini kisah tentang Talhah bin Abdullah. Kelebihan Talhah bin Abdullah. Beliau merupakan sahabat Rasulullah yang dijanjikan syurga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, peperangan Uhud ini adalah untuk Talhah, sehingga Gua Hira berhenti bergoncang ketika Talhah, Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabat berada di atasnya. Semasa remaja, beliau juga mahir bermain panah. Beliau juga dididik menjadi seorang peniaga yang jujur dan berdedikasi. Talhah bin Abdullah meninggal dunia. Ini kisah tentang ketika saat dia meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada hari Khamis bersamaan 10 Jamadil Akhir tahun 32 ataupun 36 Hijrah dalam keadaan syahid, iaitu dalam peperangan Al-Jamal. Beliau telah dibunuh oleh Marwan bin Al-Hakam ketika berusia 60 ataupun 62 tahun dan jenazahnya dikebumikan di Masrah. Seterusnya kita nak masuk tajuk Al-Zabir bin Al-Awam. Zubair Al-Awam. Nama penuh adalah Abu Abdullah bin Khuwailid bin Sa'ad bin Abdul Aziz bin Qasi bin Kalab. Nama ibunya Sufiyah binti Abdul Muttalib. Beliau berketurunan nasab Qasa bin Kalab. Kisah Al-Zubair bin Al-Awam memeluk Islam. Memeluk Islam ketika beliau berumur 16 tahun. Pernah diseksa oleh bapa saudaranya dengan asap panas agar meninggalkan Islam, tetapi beliau tetap tidak mahu meninggalkannya. Kelebihan Zubair bin Al-Awam, beliau adalah orang pertama yang
hunuskan pedang dalam peperangan. Salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga semasa-masa hidup antara orang yang dicalonkan khalifah selepas Khalifah Umar. Maknanya beliau ni dicalonkan juga untuk menjadi khalifah sebelum. Okey. Jasa dan sumbangan Zubair bin Al-Awwam. Beliau adalah ahli majlis syura. Banyak menyertai peperangan untuk mempertahankan Islam. Pejuang Islam yang berani sanggup menggadaikan nyawa demi mematuhi arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ni sangat berani. Okey, Al-Zubair bin Al-Awwam meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada tahun 36 Hijrah ketika berusia 64 tahun. Beliau dibunuh oleh Ibnu Jarmuz ketika sedang tidur di sebuah wadi bernama Wadi As-Saba'. Okey. Seterusnya kita terus masuk kepada Abdul Rahman bin Auf. Nama penuh beliau adalah Abdul Rahman bin Auf bin Abdul Harith binti Zahrah bin Kalab bin Marah. Nama ibunya ialah Ashifa bin Auf, berketurunan Bani Zahrah. Dilahirkan di Mekah. Kisah Abdul Rahman bin Auf memeluk Islam. Beliau memeluk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika berumur 30 tahun. Sebelum Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Maknanya dia dah tahu tentang Islam ni sebelum Nabi start untuk menyebarkan agama Islam secara sulit. Okey, antara jasa dan sumbangan Abdul Rahman bin Auf, beliau menyertai peperangan yang disertai oleh Rasulullah bersama Nabi Muhammad SAW, membuat bi'ah di bawah pokok dalam bai'ah di bawah pokok dalam perjanjian Hudaibiyah, menyumbang 40,000 dinar kepada kaum keluarganya di kalangan Bani Zahrah, para isteri Rasulullah SAW dan fakir miskin, menyumbang 500 ekor kuda untuk digunakan dalam peperangan semasa peperangan Tabuk, membebaskan 30 orang hamba abdi dengan menggunakan wang hasil perniagaan. Maknanya beliau ini terlalu banyak memberi sumbangan, bersedekah, banyak infakkan harta ke jalan Allah. Kelebihan Abdul Rahman bin Auf. Dalam peperangan Tabuk, beliau merupakan satu-satunya sahabat yang menjadi imam kepada Rasulullah SAW dalam solat subuh pada rakaat yang kedua. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga, salah seorang ahli majlis syura dan pernah menjadi calon untuk menggantikan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab dan Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan. Walaupun kaya, beliau merupakan seorang yang zuhud dan tawaduk dalam kehidupan. Sewaktu di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Al-Rabi' Al-Ansari. Sa'ad Abdullah bin Auf meninggal dunia. Beliau meninggal dunia ketika berumur 73 tahun pada tahun 32 Hijrah. Jenazah beliau dikebumikan di perkuburan Al-Baqi'. Seterusnya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama penuh beliau ialah Sa'ad bin Abi Waqqas bin Al-Malik Al-Zahra. Nama ibunya Hamnah binti Sufyan, berketurunan suku kaum Bani Zahrah, dilahirkan di kota Mekah. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam. Beliau memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Ketika Sa'ad memeluk agama Islam, ibunya mengikut untuk berlapar sehingga mati. Mengugut untuk berlapar sehingga mati sekiranya Sa'ad tetap meninggalkan agama asal mereka.
Walau bagaimanapun, Sa'ad tetap bertegas tidak akan meninggalkan agama Islam, lalu ibunya membatalkan niatnya itu. Jasa dan sumbangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menyertai peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW. Semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah dilantik sebagai gubernur di Iran. Semasa pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, beliau dipilih sebagai panglima tentera muslimin dan berjaya menawan bandar Kufah. Sewaktu pemerintahan Khalifah Umar, beliau menjadi gubernur di Iraq. Kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau dijamin sebagai ahli syurga di atas sikapnya yang tidak pernah menaruh dendam atau berniat jahat kepada seseorang. Beliau menjadi ahli pemanah yang mahir dan cekap, dan beliau merupakan orang pertama yang melontar anak panah pada jalan Allah. Dia adalah orang pertama yang memulakan peperangan menggunakan anak panah. Jadi kita pun boleh untuk jadikan permainan memanah ni sebagai kita punya sukan, ikut sunnah. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia. Beliau meninggal dunia di rumahnya di Aqiq ketika berumur 70 tahun, dan beliau meminta agar dikafankan dengan jubah yang digunakan semasa peperangan Uhud. Itu antara wasiat dia lah. Seterusnya, Sa'id bin Zaid. Nama penuh Amru bin Naufal bin Abdul Aziz. Nama ibunya Al-Fatimah binti Jah, berasal dari kabilah Khaza'ah. Sa'id bin Zaid memeluk Islam. Beliau memeluk agama Islam bersama isterinya Fatimah binti Al-Khattab sebelum Nabi Muhammad memulakan dakwah. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, beliau telah meminta hibab mengajar Al-Quran di rumah mereka. Okey, baca je ya sebab panjang video maklumat ni. Okey, kelebihan Sa'id bin Zaid. Antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga, Bukit Uhud berhenti bergoncang ketika beliau dan beberapa sahabat berada di atasnya. Beliau telah difitnah oleh seorang wanita bernama Arwi bin Awiyaz. Walau bagaimanapun, doanya telah dikabulkan Allah, sehingga wanita tersebut menjadi buta dan mati terjatuh ke dalam perigi. Subhanallah, Masya Allah. Sa'id bin Zaid meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada tahun 51 Hijrah ketika berumur 80 tahun semasa pemerintahan Muawiyah binti Abu Sufyan. Jenazah beliau telah dikebumikan di Madinah. Antara jasa dan sumbangan Sa'id bin Zaid ialah beliau terlibat dengan semua peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW kecuali peperangan Badar, kerana beliau dan Talhah ditugaskan menjadi pengintip pergerakan musuh musyrikin. Terlibat bersama Rasulullah SAW dalam Bai'ah Al-Ridwan. Terlibat dalam peperangan menentang tentera Rom di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid, sehingga tentera Rom bersama pasukannya dapat menguasai. Okey, yang terakhir, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nama penuh Abu Ubaidah bin Al-Sa'id bin Al. Nasab beliau bertemu dengan nasab keturunan Nabi Muhammad pada SAW pada yang bernama. Okey, antara kisah dia adalah beliau adalah salah seorang sahabat yang memeluk agama Islam di tangan Saidina Abu Bakar.
Beliau memeluk Islam sebelum Nabi Muhammad memulakan dakwah di rumah Al-Anqam bin Abi Al-Anqam. Dalam peperangan Badar, beliau sanggup berperang dan membunuh bapanya sendiri yang tidak mahu menerima Islam dan kekal sebagai musyrik. Walau bagaimanapun, ibunya telah memeluk Islam. Okay, jasa dan sumbangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyertai semua peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW, mengajar Al-Quran dan sunat di Yaman dan Najran, sanggup mengeluarkan jarum besi yang menembusi kepala Nabi Muhammad sehingga tercabut giginya, subhanallah. Kelebihan Abu ialah salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga semasa masih hidup. Nabi Muhammad menggelarkannya dengan panggilan Amin Umamah, iaitu penjaga amanah umat, antara orang yang dicadangkan khalifah selepas Khalifah Umar. Okay. Ini saat-saat ketika dia meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada tahun 18 Hijrah ketika berusia 58 tahun akibat dijangkiti wabak ta'un. Beliau meninggal dunia dan dikebumikan di sebuah tempat bernama Fahal di Jordan. Antara wasiat beliau sebelum meninggal dunia ialah dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah haji dan umrah. Kematian adalah pasti bagi setiap anak Adam, subhanallah. Peringatan dia ni semua ada dalam rukun Islam, rukun Islam yang ada 5. Okay, itu sahaja daripada Mu'allimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.